Nabi pun kita tak boleh nak mandikan. Apa makna Nabi? Nabi tu maknanya apa? Tuan-tuan yang dimulakan Allah. Sebelum ni saya pernah beberapa tempat saya kuliah. Saya pernah tanya soalan sebeginilah ketika Maulid Ar-Rasul itu sallallahu alaihi wasallam. Cuma hari ni kita tema lain sikit, iaitulah tema kita ini kita nak bandingkan Nabi dengan kerinduan Nabi dengan kerinduan kita pada makhluk yang lain. Apapun itu tuan-tuan, soalan yang sama saya lontarkan. Bahkan saya pernah beri peluang pada mereka. Tuan-tuan, saya bagi satu perkataan namanya An-Nabi. Tuan-tuan perempuan Muhammad. Tuan-tuan perempuan cuba cari perkataan An-Nabi itu makna dia apa. Walaupun perlu cari kat Google. Saya sediakan RM10. Sampai sebegitu tuan-tuan. RM10 waktu tu ada satu kuliah tu saya kata saya bagi RM10. Tapi saya tak buat duit. Tapi untungnya tak ada orang jawab. Saya dah cakap dah kalau ada orang jawab ni saya kena pinjam mungkin pinjam pengurusi dulu lah kot. Saya bagi duit begitulah tuan-tuan berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tuan-tuan, dalam banyak-banyak soalan yang saya tanya tu, tempat-tempat yang saya tanya, tak ada satu tempat pun yang menjawab perkataan ataupun soalan saya. Persoalannya, betul tak kenal ataupun malu nak jawab. Sedangkan saya pernah tanya juga, Ibnu Mas'ud tu siapa? Saya tanya macam-macam. Tapi, seolah-olah perkataan Nabi tu sahaja tidak dapat dimaknakan oleh semua orang. Apa makna kerinduan kita pada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan kita tak kenal pun Nabi. Bahkan, hakikat sebenarnya pun kita tak kenal ataupun kita tak tahu wahyu pertama Nabi SAW itu apa. Kita biasa didedahkan dengan wahyu, tuan-tuan yang di dalam hati Allah. Bahkan wahyu yang kita biasa dengar dan belajar adalah wahyu pertama Nabi itu ketika mana Jibril AS turun berjumpa Nabi SAW di Gua Hira. Sebelum turun itu, malaikat Jibril tunjuk muka dia di langit. Keluarkan muka dia di langit sampai Nabi itu takut. Muka sebenar Jibril itu ditunjulkan betul-betul di langit Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Nabi itu takut. Itu yang kita dengar. Sebenarnya ataupun sedangkan wahyu pertama Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bukan yang pertama itu bukanlah bermula daripada Iqra bismi Rabb itu. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma persoalannya lagi, apakah makna Nabi, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa saya tanya Nabi ni tuan-tuan? Akhir zaman, banyak sangat perkataan Nabi itu dibuat main sangat-sangat. Nabi itu buat main sangat-sangat. Sedangkan malaikat pun kita buat main. Tengah diam-diam dalam dewan, kan, tengah bising-bising, kecoh-kecoh dalam dewan, contoh dalam majlis perkahwinan. Tiba-tiba senyap. DJ tu tuan, ambil mikrofon. DJ, saya pernah satu tempat. DJ tu ambil mikrofon. Apa dia cakap tuan-tuan? Rahmati Allah. Wih, malaikat lalu naik Vespa. Tuan-tuan. Malaikat lalu naik Vespa. Malaikat pun dibuat main, apatah lagi Nabi SAW. Walaupun Nabi itu lebih tinggi darjatnya. Ada keadaan yang kadang-kadang orang main. Kan, baik sangat ni. Orang tu baik sangat ataupun kita rasa macam terbiat pula dia hari ni. Kenapa tiba-tiba dia baik? Sedangkan Allah dan Nabi SAW pernah cerita dah. Iman itu naik dan yangkus, naik dan turun. Ada kalanya bila naiknya iman, seseorang itu akan penuh semangat. Jadi kadang-kadang dia jadi baik sangat. Baik yang teramat. Tak pernah-pernah dia buatkan air untuk kita, dia buatkan air untuk kita. Tak pernah-pernah dia alihkan barang atas jalan, dia alihkan barang atas jalan. Tapi masalahnya kita, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah. Kadang-kadang kita libatkan perkataan Nabi dalam gurauan kita. Engkau ni, kan gitu kan. Gurauannya, engkau ni dah berketurunan Nabi ke? Seolah-olah kita sebut nama Nabi tu macam bila ada berketurunan Nabi mesti suci dan tak ada dosa. Kau ni cucu Nabi ke? Kau ni Nabi itu perkataan yang dibuat main. Sedangkan Nabi itu dalam kitab Lisanul Arabi Ibnu Manzur disebutkan maknanya, iaitulah man naba'u lahu, kata Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arabi. Apa makna Nabi? Man naba'u lahu, satu orang lelaki yang diberikan berita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Maknanya kalaulah betul Jibril AS yang hantar, maka memang dialah Nabi. Kalaulah wahyu itu bukan datang daripada Jibril ataupun apa sahaja kehendak yang Allah nak beri, maka bukanlah
bukanlah dia seorang Nabi. Bahkan Nabi, saya cerita tadi, Nabi, wahyu pertama dia apa tuan-tuan? Bukan Quran, bukan Iqra' Bismi Rabb. Kita kena kenal dulu Nabi ni siapa, macam mana dia dapat wahyu itu tuan-tuan. Sehingga nanti kita boleh bezakan, betul ke kerinduan aku kepada Nabi SAW ini lebih kerinduannya berbanding daripada isteri dan juga mak ayah kita. Sampai tahap begitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Jibril sampai alaihi salam sampai ke Gua Hira, sebenarnya Nabi itu pernah ataupun terima wahyu melalui mimpi. Mimpi Nabi ini dah tentu-tentu wahyu dan sahih. Seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salam mimpi. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara, kata Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail ni pun Nabi tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah. Dia percaya mimpi itu sahih sebab ia adalah mimpi Nabi-Nabi. Maka apa kata Nabi Ismail alaihi salam? Ya abati, if'al ma za tu'mar. If'al ma tu'mar, kata Nabi Ismail alaihi salam. Ya abati, wahai ayahku, kau mimpi sembelih aku, maka buatlah apa yang diperintahkan. Maknanya mimpi itu satu sumber yang benar dan tepat untuk seorang Nabi. Nabi itu pimpinan, maka wahyu mimpi itu adalah satu perkara yang sahih. Maka Nabi SAW itu, sebelum turunnya ayat Iqra' Bismi Rabb itu, rupanya Nabi SAW ini pernah mimpi. Mimpi selama 6 bulan berturut-turut. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan mau kenal Nabi ini, dan sungguhnya Nabi Muhammad SAW ini nak didik tarbiyah ataupun berdakwah kepada umat dia. Sebelum berdakwah dan tarbiyah itu, banyak sangat perkara yang beliau lalui sebelum kita. Antaranya mimpi Nabi SAW. Iaitulah Nabi itu bermimpi selama 6 bulan berturut-turut. Tidur malam, mula tidur, sampailah bangun fajar, dia akan mimpi perkara yang sama selama 6 bulan. Iaitulah Nabi itu mimpi nampak cahaya yang terang benderang daripada mula tidur sampailah terbit fajar. Sehingga Nabi ni jumpa orang ramai. Jumpa orang tu, jumpa orang ni. Untuk tahu apakah mimpi dia. Tuan-tuan, perempuan rahmati Allah. Kalau kita mimpi yang tak elok, kadang-kadang isteri-isteri lah perempuan terutamanya kan. Mimpi tak elok ni tuan-tuan, dia boleh jangkit sampai bila bangun tidur tu suami kena marah. Itu biasa tuan-tuan. Kan, bangun-bangun masam muka. Masak pun kuali tu macam mic pecah gitu kan. Hempas. Padahal sudut tu sudut kayu tu. Dengar sampai bilik tu tuan-tuan. Sebab apa? Bila tanya balik, mimpi. Malam tadi mimpi. Suami pandang orang lain. Gitu kan. Suami curang dan sebagainya. Mimpi itu dibawa sampai ke hidup. Sampai tahap kita masak tu jadi tak ada mood. Sebab mimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpinya itu sehingga 6 bulan berturut-turut. Sehingga mengkacau, mengganggu jiwanya. Sehinggalah kalau kita tengok zaman sekarang tuan-tuan. Orang yang terganggu jiwanya banyak. Sehinggalah ada nama-nama penyakit dia, anxiety, depress dan sebagainya. Sebelum berjumpa dengan Jibril alaihi salam. Jumpa Jibril alaihi salam pula, Nabi Jibril itu tunjuk muka pula daripada atas. Muka sebenar dia, muka sebenar Jibril alaihi salam dikeluarkan daripada langit sebegitu, macam cerita kartun begitu kan, dikeluarkan daripada langit, daripada awan begitu. Nampak bentuk-bentuk muka Jibril alaihi salam sehingga Nabi itu takut. Jadi mimpi ni tuan-tuan, mimpi yang pertama itulah. Yang sebenarnya kita ni banyak tak kenal Nabi. Sampai saya sebut tadi, saya tanya makna Nabi tu pun orang tak mampu nak jawab pun. Walaupun saya sudah Googlekan apa makna Nabi. Sehingga tahap begitu pun belum orang ada yang mampu nak jawab benar-benar. Man naba'ulahu, kata Ibnu Manzur dalam kitabnya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni manusia ni mimpi juga biasa. Contoh mimpi kita kan, dalam kuliah. Hanyut gitu kan. Ataupun dalam khutbah kalau lelaki. Ataupun malam-malam lah.
Kata Nabi SAW, ar-ru'ya salasah, kata Nabi. Mimpi itu ada tiga jenis. Yang pertamanya mimpi busyra minallah. Mimpi kabar gembira daripada Allah. Seperti halnya kita. Ini mimpi kita bukan mimpi Nabi SAW. Mimpi Nabi-Nabi itu semua mimpi yang sahih. Cuma mimpi kita ini ada tiga jenis. Kata Nabi SAW. Yang pertama, mimpi kita itu adalah busyra minallah, kata Nabi. Kabar gembira daripada Allah. Siapa dapat mimpi yang pertama ini, ketahuilah bahawa mereka ini telah mencapai satu tahap kerinduan terhadap Nabi SAW dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tahap kerinduan yang melebihi makhluk yang lain. Busyra minallah, kata Nabi SAW. Iaitulah seseorang yang bermimpi bertemu dengan Ar-Rasul SAW. Yang keduanya, tuan-tuan. Kata Nabi SAW. Mimpi yang kedua adalah mimpi takhwifu minasyaitan. Iaitulah mimpi ditakut-takutkan oleh syaitan sehingga kemudiannya hidup dia jadi rosak kalau dia layan mimpi tersebut, macam mimpi yang saya cerita tadi lah. Kan? Macam ada satu kisah di Madinah sebelum ini. Kisah ini tidak diviralkan lah. Tapi kerana sahabat-sahabat saya ramai yang juga menjadi mutawif, ada cerita-cerita yang pelik di sana. Antaranya, ada seorang suami isteri di Madinah. Esoknya nak pergi ke Mekah, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, untuk buat umrah. Tiba-tiba datang kepada kawan saya, dia kata, tuan, saya dah ceraikan isteri saya. Mutawif ni, dia sebut dengan mutawif. Jemaah itu sebut dengan mutawif. Tuan, saya dah menceraikan isteri saya tadi lepas isyak di Madinah. Dengan muka yang sangat senyum, tuan-tuan. Katanya apa? Saya ceraikan isteri saya dengan talak 3, tuan-tuan. Dia sebut sebegitu. Ni esok nak ke Bir Ali ni, nak pergi mikot, nak pergi niat umrah ni, tuan-tuan. Kemudian kawan saya tu bertanya pada beliau lah, jemaah tersebut. Apa yang menyebabkan kau menceraikan isteri? Maka beliau berkata, sebab saya itu kerap bermimpi. Saya ceraikan isteri saya. Bahkan mimpi itu sampai di Madinah makin banyak diulang-ulang. Mimpi tersebut sehinggalah saya faham yang ini adalah petunjuk, kata beliau, dan di sanalah saya menceraikan isteri saya dengan kewujudan mimpi tersebut. Tuan-tuan, bermakna rahmati Allah, mimpi kita tak boleh dijadikan petunjuk. Sedangkan kalau kita tengok kat sanalah di Madinah dan di Mekah, itulah banyak lagi syaitan yang mengganggu, walaupun kekuatan ibadah kita waktu tu lagi seronok nak buat. Tapi syaitan banyak ganggu, tuan-tuan. Hati kita banyak terganggu. Kadang-kadang sleeper pun buat hati kita sangat terganggu sebab syaitan sana lebih besar, lebih kuat. Sampai kalau kita tengok bergaduh di Hajarul Aswad di Mekah, di Madinah sana, tuan-tuan. Ni takhfifu minasyaitan. Mimpi yang ditakut-takutkan oleh syaitan sehinggalah merosakkan kehidupan kita. Dan yang ketiganya, kata Nabi SAW, hadithun nafsi. Bualan jiwa. Bualan dalam jiwa, teringat ataupun terbawa-bawa masuk dalam tidur macam itulah. Kan, terkejut, bangun-bangun, si isteri bangun pukul 3 pagi, terkejut, suami tak ada kat sebelah. So dalam hati tu tahajud kot. Kan, tapi bila fikir-fikir balik, sepanjang nikah ni tak rajin nak tahajud tu. Subuh pun usolli, subhi gajahi yang gitu kan. Subuh gajah. Suami tu. Tapi tiba-tiba tak ada pula pukul 3 pagi. Rupanya kat dapur, tuan-tuan. Ni nak cerita hadis nafsi ni. Bualan dalam jiwa. Rupanya kat dapur. Duduk atas kukuh kelapa tu. Kelapa tu dipakaikan macam helmet atas tu. Ngigau rupanya. Rupanya beli motor Harley Davidson tapi tak sampai lagi. Tok teringat apa terbawa dalam mimpi. Sampai duduk atas kukuh kelapa tu pakai helmet Allahumma salli Muhammad, apa tu, tempurung kelapa begitu, zikir pula motor bunyi gitu kan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau manusia yang level Nabi ini sahih mimpi dia. Cuma tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, persoalan besarnya bila kita nak capai untuk
mimpi yang paling agung tadi. Iaitulah busyra minallah. Mimpi gembira daripada Allah. Paling tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak dapat jemputan daripada Allah untuk bertemu di Madinah nanti. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu banyak sahabat yang menceritakan kisah Nabi ini kerana rindu dengan Nabi. Bahkan kerinduan pada Nabi ini, kalau kita tengok kisah-kisah sahabat dulu tuan-tuan, sangat-sangat pelik. Sebab kadang-kadang mereka itu tak kenal dengan Nabi pun. Tapi mereka boleh menceritakan kisah seorang lelaki yang dia tak kenal. Dan cerita itu boleh diingat sampai ke tua. Bahkan cerita riwayat sahabat itu yang tak kenal dengan Nabi itu, tiba-tiba Nabi singgah rumah beliau, cerita itu diriwayatkan. Bukan hadis tuan-tuan, cerita itu diriwayatkan sehinggalah sekarang. Seperti mana kisah Abu Ma'bad. Abu Ma'bad ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Keluarga dia semua keluarga Ma'bad. Nama maknya Ummu Ma'bad. Nama bapak dia Abu Ma'bad. Nama anaknya Ma'bad. Begitulah. Ma'bad semua tuan-tuan. Orang Melayu dia tak boleh nama begitu, tak boleh. Orang Melayu nak bagi nama mesti lain. Kalau bapak nama pendek, anak mesti nama panjang. Kalau boleh nak 2 IC. Begitulah. Kalau nama bapak dah panjang, kalau boleh kita pun nak panjang lagi lah. Sampai orang Arab tu kalau kita datang, dia jadi pelik dengan kita. Sebab dia katanya, kenapa nama orang Melayu ni suka murakkab? Murakkab ni sambung-sambung sampai 3. Sedangkan nama mereka itu satu je. Macam ni lah. Ma'bad. Semua Ma'bad tuan-tuan. Semua namanya Ma'bad. Kalau saya letak contoh nama saya, kan, Nazim contoh. Kalau satu masa nanti, Nazim bin Zainuddin, nak saya letak Nazim juga. Orang mesti akan petikai dan pelik. Nazim bin Zainuddin. Sebab apa? Sebab tak terbiasa dengan perkara tersebut. Apapun tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ada seorang sahabat yang namanya Ma'bad. Yang duk cerita pasal Nabi, kerana kerinduan dia. Suami dia dan anak dia pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ditakdirkan pada malam itu, anak dan suaminya itu pergi untuk gembala kambing. Cuma tiba-tiba Ummu Ma'bad ni tuan-tuan, dia sangat terkenal. Sebab Ma'bad ini dia laluan, satu laluan perniagaan yang mana siapa pun orang yang kaya ataupun miskin yang lalu. Ma'bad ni tak berapa kaya. Tapi dia suka bagi orang makan. Siapa pun yang lalu, ialah di Mekah lah. Kalau siapa pergi umrah, tanya Ma'bad ni kat mana rumah dia. Kawasan situ tuan-tuan, perempuan rahmati Allah. Siapa pun yang lalu akan diberi makan. Walaupun orang itu kaya, walaupun orang miskin, lalu je dia panggil untuk makan. Itu Ma'bad tuan-tuan. Sampai satu tahap Ar-Rasul sendiri yang lalu kat situ. Lalu situ kemudian dipanggil Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni isteri dia dah. Isteri dia panggil untuk makan. Jangan bayang ajak masuk rumah. Bukan begitulah. Ajak makan tu di luar rumah begitu saja. Siapa yang lalu ambil je makanan yang saya letak atas meja. Begitulah keadaan sebagai contoh. Maka Ummu Ma'bad ini, bila ada seorang lelaki tu jumpa ataupun duduk ataupun lalu dan makan kawasan itu, maka balik isteri dia, suami dan anaknya balik, diceritakan pada suami dan anak dia, wahai ya Azizi, ya Albi, wahai jantung aku, minta maaf sebab tadi ada sesuatu yang mengusik jiwa aku. Kata Ummu Ma'bad. Sedangkan aku ini sayang pada engkau. Sayang pada suami dia, sayang. Tapi ada sesuatu yang mengusik jiwa dia. Maknanya ada sesuatu yang seolah-olah mengganggu kisah percintaan mereka berdua. Sedangkan bukan gangguan, tapi itu adalah kerinduan yang didatangkan oleh Allah kepada Ummu Ma'bad. Maka diceritakan pada suami dan anaknya, wahai suamiku, tadi ada seorang lelaki singgah, minta susu je. Tapi yang peliknya, ketika itu lelaki tersebut memilih kambing yang sakit untuk mengambil susunya. Bahkan orang lelaki tersebut yang memerah susu itu sendiri, diusapnya kawasan susuan kambing tersebut, dan kambing yang sakit itu mengeluarkan susu yang banyak. Tak pernah ada susu, kemudian
disapu kawasan susuan kambing tersebut dengan bismillah, keluar susu, penuh satu bekas tuan-tuan, diberikan Ummu Ma'bad dulu. Ummu Ma'bad tu terkesima sebab tak pernah tetamu bagi diminum dulu. Nabi penuhkan dulu satu mangkuk bagi Ummu Ma'bad. Kemudian Nabi SAW perah lagi susu kambing itu, beri pula pada sahabat, kemudian barulah diminum oleh Nabi SAW. Ketika itu 4 orang sahabat ikut, iaitulah Sayyidina Abu Bakar, Amir Fukhairah. Amir Fukhairah ni yang jaga ternakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini kisah peristiwa Allahumma salli kisah peristiwa hijrah. Baru saya ingat. Ketika itu kisah hijrah Nabi SAW selepas daripada bersembunyi di Gua Hira. Begitulah. Minta maaf, di Gua Sur. Jadi lepas Gua Sur tu dah lepas, orang Quraisy tak jumpa. Maka Nabi berjalan dengan 4 orang, iaitulah yang pertama Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Amir Fukhairah namanya, yang jaga ternakan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni ajak dia datang sekali, pergi bersama. Kemudian yang ketiganya Abdullah ibnu Uraiki, orang kafir yang kerja dia ambil upah untuk tunjuk jalan kepada Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar ketika itu, yang ada riwayat yang katanya masuk Islam selepas tengok 3 kali mukjizat Nabi ketika hijrah itu. Banyaklah mukjizat ketika itu, 8 hari 8 malam begitu perjalanan Nabi SAW. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ummu Ma'bad gambarkan Nabi. Katanya lelaki yang datang itu, dia singgah kemah. Ada satu perkara yang sangat ketara pada dia, iaitulah serinya itu sangat ketara. Seri tubuh badan Nabi SAW itu, bahkan daripada rambut sampai ke bawah itu ada serinya. Yang kalau Ummu Ma'bad kata, kalaulah Nabi itu datang bertiga, nescaya Nabi itulah yang paling diperhatikan orang, kata Ummu Ma'bad. Maka kata Ummu Ma'bad, aku lihat mata dia. Mata hitamnya tersangat hitam dan putih itu tersangat putih. Tuan-tuan perempuan yang mati Allah. Balik kejap lagi kat rumah ni, kita tengok cermin tuan-tuan. Tengok mata kita. Putih tak macam Nabi? Kalau putih tuan-tuan, menangislah kerinduan kepada Nabi. Sebab kebiasaan mata putih kita ni dah tak putih, dah kuning tuan-tuan. Tengok cermin tu kuning. Sebab apa? Sebab kolesterol kot, tak tahulah saya. Begitu tuan-tuan. Perempuan yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihat sangat Nabi itu. Maka kata Ummu Ma'bad, kalaulah Nabi itu berpaling, tengok ke kanan ataupun ke kiri, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, seakan-akan ada satu kilauan perak. Ummu Ma'bad ni buat satu kiasan. Tak tahu nak cerita macam mana. Pandangan Nabi ke kanan ke kiri pun menyebabkan semua orang ketika itu boleh terpandang Nabi. Kanan, orang jadi macam terkesima nak pandang. Macam cantiknya pandangan Nabi itu walaupun ke kanan ke kiri. Sehingga kata Ummu Ma'bad, ada satu lagi, iaitulah di pipinya ada kemerah-merahan seakan-akan biji delima. Rupanya pipi kemerahan ini satu elemen kecantikan. Sebab tu kalau pergi pasar, muslimat ataupun perempuan ni dia suka sapu tu kan. Sapu-sapu pipi, watercolor tu. Apa nama benda tu? Saya pun tak tahu, watercolor. Saya panggil crayon lah kot. Crayon belah kanan, watercolor belah kiri. Blusher. Kan? Apa namanya? Blusher, pemerah pipi. Blusher. Blusher tu namanya kan. Blusher. Gitulah yang sapu merah-merah. Dan itu adalah satu elemen kecantikan, cuma jangan sampai ia kepada tahap melampau lah. Jadi boleh pakai, tak masalah, sebab itu satu elemen kecantikan. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah, saya nak cerita tadi perbezaan tadi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kerinduan kita kenal tak Nabi itu lebih daripada orang yang kita sayang sekarang. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ni saya cerita, sebab ada satu kawan saya duduk tanya saya, Ustaz, macam mana nak bahagiakan mak ayah dalam keadaan jauh? Ni nak cerita kecintaan mak ayah kita ni. Nanti kita cuba bandingkan. Cinta tak kita pada Nabi seperti mana kita sayang pada mak ayah kita.
Katanya kawan saya ni khusus sibuk sangat outstation sehingga 5-6 bulan tak balik rumah. Dan kadang-kadang tak telefon pun. Tuan-tuan puan merahmati Allah, ada sesuatu yang tak kita tak mampu kita nak bayar dengan duit, dengan wang. Lagi-lagi siapa yang dah rasa ibu ayahnya dah tak ada. Lam yazuk man lam ya'rif. Siapa yang tak rasa tak boleh nak cerita pun siapa yang tak ada mak ayah ni. Lepas mak ayah dah tak ada, barulah kita rasa apa itu kerinduan yang sebenar. Sehingga kita rasa hidup kita jadi hampa betul-betul. Hampa, kosong. Duit tu tak ada guna. Harta apa pun tak ada guna dah. Kereta dulu kita beli untuk mak ayah, bawa mak ayah berjalan pun rasa tak guna. Rumah pun rasa kosong. Rasa macam tak guna bila tak ada mak ayah. Pergi kedai makan pun rasa sayur. Apa pun akan rasa tidak berharga. Bahkan kawan saya yang ada 2 PhD. Satu PhD di Morocco, satu PhD di Mesir. Katanya lepas balik daripada rumah, dapat gelaran doktor itu, ibu bapanya meninggal. Dia macam satu benda yang penat je kejar. PhD 2, balik kosong. Sebab katanya tak boleh nak cerita dengan mak ayah dia dah. Dulu apa pun yang kita ceritakan. Dulu apa pun yang kita dapat, kita akan ceritakan. Mak, Ajim dapat, saya dapat anugerah. 3 anugerah terbaik di kolej dulu. Anugerah terbesar sampai saya naik 3 kali pentas. Kita cerita semua tuan-tuan. Ayah, saya dah boleh betulkan kereta dah. Mak, ayah, saya dapat tahnik anak saya, cucu ayah mak ni dengan Syekh Yusri di Mesir. Contoh. Semua kita ceritakan. Tapi tuan-tuan bermati Allah, bila mereka dah tak ada, barulah kamu, barulah saya akan cari nanti mana kain yang dia pakai dulu. Cari sejadah yang dia guna untuk solat dulu. Mana tempat duduk yang dulu dia duduk selalu, bahkan termenung kat situ, makan kacang cap tangan, cap bagus tu kan, sambil minum teh. Cuba duduk kat situ. Dia akan hilangkan rasa rindu. Quran yang dia baca dulu sekali dengan rehal ataupun beg ataupun bantal yang dia buat alas untuk letak Quran. Kita bangun tengah malam, kita bentang sejadah, duduk kita kat situ. Buka Quran yang dia baca dulu, hilang tuan-tuan rindu. Tapi semua tu akan berlaku bila dia dah tak ada. Ni saya nak jawab persoalan kawan saya tadi. Dia tak balik rumah, tuan-tuan. Jadi selagi mana dia masih ada cium tangan dia, cium kening dia, sentuh pipi dia. Kalau ada duit, kirim pada mak ayah yang kejauhan tu. Tak boleh Ustaz. Jauh Ustaz. Saya pun cukup-cukup makan je Ustaz. Kan? Kata beliau lah, kata kawan saya. Apa boleh buat? Memang itu kondisi ekonomi kita sekarang. Allah tak marah kita tuan-tuan kalau kita tak bagi macam tu. Tapi kalau mampu kirim. Siapa orang yang kita rasa boleh kita gajikan? Gajikan mak kita kat rumah tu. Siapa yang boleh gajikan mak kita kat rumah, yang masak tiap hari, yang jaga kita, pakaikan pampers semua? Siapa tuan-tuan? Siapa yang nak bayar balik pekerjaan 4 kerat ayah kita yang masa kita sedang dalam proses belajar dulu? Sebab sampai masanya nanti, duit ini tak ada guna dah. Sebab apa pun yang kita simpan nanti dah tak ada guna. Hampa, kosong. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Aidilfitri paksa-paksalah balik. Walaupun sekejap, walaupun sehari semalam tak tidur, tak apa tuan-tuan. Pulanglah, tatap wajah mereka yang dengan pandangan itu gugurkan dosa kita. Mahal sikit minyak, tol, flight, kapal terbang sebagainya kumpul. Mahal sikit tak apalah. Telefonlah mereka jika masih ada sekarang. Masih ada orang yang sambut telefon kita bila kita telefon. Berikan mak ayah itu satu phone yang boleh dia pakai. Ni chargernya mak, ni baterinya ayah. Kalau
Ni baterinya ya, kalau rosak contoh. Nanti kalau apa-apa telefon saya. Atau kalau saya telefon angkatlah. Pesan begitu. Saya pun sendiri dah set ringtone khas untuk mak ayah. Supaya kalau mak ayah yang call, itu akan jadi panggilan yang paling cepat yang akan saya sambut. Berikan kain, berikan hadiah. Walaupun mereka tak pakai kain tersebut. Tapi menyenangkan hati mereka. Bila hatinya lapang, mudah urusan kita. Ketika hatinya gembira, gembira juga Allah nak beri rezeki pada kita. Tuan-tuan puan-puan dan mati Allah, jika hatinya sempit, dengan kita seksa ibu bapa kita itu dengan kerinduan terhadap kita, tuan-tuan. Ketahuilah itulah awal kesengsaraan kita. Kita itu akan berenang dalam kesempitan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kerinduan pada ibu bapa kita bila kita dah tak ada dah. Bila ibu bapa kita dah tak ada. Kalau ada, hargai mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Begitu kuat kerinduan mak ayah ataupun kerinduan kita kepada mak ayah kita. Sampai kita nak didik anak kita supaya anak kita pun rindu kat kita sebegitu. Tuan-tuan pernah tak? Cuba bandingkan kerinduan kita kepada makhluk dengan kerinduan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebabkan ada orang kafir yang buat satu buku yang saya rasa maklum semua. Buat satu buku untuk 100 orang yang paling terpengaruh. Padahal dalam itu diletakkan ramai orang, tuan-tuan. Antaranya diletakkan David sebagai contoh. David tu Nabi Daud alaihi salam. Tapi bahkan, tuan-tuan, orang kafir tersebut meletakkan Nabi SAW itu di tempat yang pertama. Maknanya Nabi ini ada pandangan yang berbeza daripada orang kafir. Orang kafir pun ada rasa kehebatan Nabi. Iaitulah dari sudut spiritual. Dari sudut kecintaan. Mana-mana orang yang kita suka, orang yang kita kenal, kita akan kumpulkan gambar mereka. Tapi tuan-tuan, Nabi ini tak perlukan gambar pun, tetap juga kita akan ada rasa kerinduan yang boleh kita didik sikit demi sikit. Supaya tahap kerinduan itu melebihi rindunya kita terhadap keluarga kita. Sehingga tahap, jika ada masalah, Nabi dan Allah itulah makhluk pertama yang akan kita ceritakan dulu. Wahai, mengomel seperti mana Nabi SAW membebel dan mengomel dan bercakap seorang-seorang bersama di tepi kubur Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Duduk tepi kubur, hai Khadijah, kan Nabi itu balik daripada hijrah, Nabi jumpa Siti Khadijah radhiyallahu anha di kubur. Waktu itu Siti Khadijah dah tak ada dah. Nabi duduk tepi kubur, Nabi cakap dengan Siti Khadijah, hai Khadijah, nak tahu tak, tadi tu aku dah dapat masuk semula Mekah dan Madinah seperti mana yang kau nak dulu. Nabi mengomel begitu, tuan-tuan. Kenapa kita tak praktikkan ngomelan Nabi tadi itu terhadap diri kita juga? Wahai Nabi, kan begitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Dulu kau penat, aku penat, tapi kau lagi penat. Contoh, bercakap sebegitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita lontarkan kerinduan kita pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan, hebatnya tokoh-tokoh mana pun, dia takkan boleh sehebat Nabi. Sebab apa, tuan-tuan? Puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah tokoh mana kita ada. Sebut Einstein apa dia nama dia tu kan. Sampai sekarang riwayat hidupnya itu diceritakan. Siapa lagi yang hebat-hebat, pakar-pakar, doktor-doktor yang hebat-hebat yang buat kapal terbang dan sebagainya. Disebut nama mereka satu persatu, tuan-tuan. Sehingga sekarang dijadikan idola. Kan, Alibaba dan sebagainya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan, nak cerita kerinduan, sepatutnya kerinduan kita itu lebih. Sangat-sangat sepatutnya. Sebab tokoh-tokoh yang kita sangat sayang, walaupun tokoh tersebut tokoh yang teruk lah patutnya kan. Sepatutnya tak boleh jadikan idola, tapi kita jadikan idola seperti K-pop dan sebagainya.
Hebat macam mana pun kita, tuan-tuan. Hebat macam mana pun orang tersebut. Saya nak tanya, siapa yang pernah ditinggalkan oleh ibu bapanya dunia ni? Pernah tak waktu ibu bapa kita mati, meninggal, tuan-tuan? Moga-moga Allah merahmati ibu bapa mereka semua. Kita semua, tuan-tuan. Ibu bapa saya ada lagi lah. Cuma saya terbayang-bayang begitu sebab kawan saya tanya tadi. Boleh tak balik lebih kurang setahun, dia tanya begitu pada saya. Saya kata, paksa-paksa lah balik. Begitulah jawapan saya tadi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu ibu bapa meninggal, ada tak orang yang ingat dan kira berapa helai uban yang ada pada kepala rambut ibu bapa tersebut? Sayang kat mak ayah tak? Sayang. Sampai tadi kita sebut, kita duduk dekat tempat termenung ayah kita pun kita boleh menangis dan kemudiannya hilang rindu, tuan-tuan. Tapi pernah tak kita kira berapa helai uban mak kita, ayah kita, walaupun masih hidup sekarang? Sayang sungguh dengan Muhtar Dahari, pemain bola terkenal dulu. Pernah tak kita tahu berapa uban dia waktu dia meninggal? Einstein, K-pop dan sebagainya. Tuan-tuan, tapi Ar-Rasul SAW ini, yang kerinduannya itu disebarkan walaupun bukan melalui gambar. Rasulullah ini tak ada umatnya yang tak tahu pada hari wafatnya itu, uban baginda ada berapa. Semua umat Muhammad SAW itu tahu uban Nabi itu tak lebih daripada 20 helai di tubuh muka Nabi SAW. Iaitulah 20 helai, tidak kurang daripada 20 helai daripada kepala sehinggalah lihyah, sambunglah jambang itu semua, dan juga namanya anfaqah, kumis Nabi SAW. Semuanya itu kata sahabat tak capai 20, ataupun ada yang kata 20, ada yang kata 13, begitulah. Tuan-tuan, bila orang kafir baca ni, hatta orang yang baru nak jinak dengan Islam pun pasti akan tertanya-tanya. Hingga uban pun orang tahu berapa helai. Sebab tu Nabi tu orang yang pertama diletakkan dalam 100 tokoh terkenal dalam dunia semesta ini. Daripada Nabi Adam sampai sekarang, 100 orang terkenal, itu Nabi Muhammad SAW. Itu nombor 1 dalam buku, tuan-tuan. Kita letak tak Nabi itu nombor 1 dalam tubuh badan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lebih hebat itu adalah bila hadir rasa kerinduan kepada baginda junjungan Nabi SAW sebenarnya. Diri kita itu bila datang kerinduan pada Nabi itu, kita letak kerinduan pada Nabi itu, maka keseluruhan hebatnya rindu Nabi ini berbanding makhluk lain. Kita rasa rindu dengan Nabi SAW itu, dalam diri kita itu akan kehilangan kebencian pada seluruh umat Nabi SAW. Cuba rasa rindu, rasa marah, rasa benci pada orang lain akan hilang, lenyap, tuan-tuan, kerana rindu kepada Nabi SAW. Kalau saya nak cerita kisah kerinduan ni banyak lagi lah. Contoh kisah Abu Sufyan di Perang Khandaq. Tengoklah cerita kan. Betapa Nabi itu didik sahabat pun nak cinta pada sahabat lain. Allahumma salli Muhammad, sahabat itu pergi ke Abu Sufyan kerana rindunya dia dengan sifat Nabi, maka dia tak bunuh Abu Sufyan waktu itu. Sedangkan waktu itu dikisahkan Abu Sufyan dengan siapa sahabat tu? Muaz, kalau tak silap saya begitulah. Nanti tengok balik. Diriwayatkan ketika itu Abu Sufyan dengan sahabat itu sudah bersandar di belakang. Maksudnya Abu Sufyan itu ketika itu sedang takut kerana ribut Taufan. Perang Khandaq ni dihancurkan Taufan di sebelah orang kafir sana, walaupun jaraknya lebih kurang 20 meter. Tapi Perang Khandaq 20 meter itu, orang Islam tidur nyenyak. Tiba-tiba Nabi kata, kenapa senyap sebelah sana ni? Senyap tiba-tiba belah sana. Rupanya dalam jarak 20 meter begitu, saya tak ingat, 200 meter begitu kot. 200 meter begitu, rupanya kemah-kemah orang kafir ni semua dah kena tarik dek ribut. Akhirnya sahabat itu pergi. Nabi tanya kenapa, sahabat seorang pergi, tengok dekat sana. Rupanya dah habis dah semua orang kafir. Sehingga tahap
Abu Sufyan itu tengah duduk berlutut, peluk lutut macam tu. Sahabat yang pergi tengok keadaan perang itu bersandar belakang Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu takut punya pasal. Dia tak ingat dah siapa belakang dia. Tapi tuan-tuan, sahabat tu kata, kalau aku nak pancung orang waktu tu, boleh pancung dah. Tapi sebelum pancung itu dia ingat, dia rindu pada Nabi. Dia ingat pada Nabi SAW. Nabi itu bukan mudah untuk tolong nak bunuh orang. Nabi itu banyak beri peluang pada umat. Maka dia beri peluang pada Abu Sufyan. Dia tak bunuh Abu Sufyan tuan-tuan. Dia tak bunuh, dia biar je. Patah balik. Dia ceritakan kepada Nabi apa yang berlaku. Dia kemah-kemah begitu. Dan kemudian cerita Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan kata Nabi SAW, ya, berilah peluang. Seperti mana peluang yang Nabi beri kepada umat yang di Taif. Supaya tidak menghempak gunung pada mereka dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lana dzunubana ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Wujudkan kerinduan kami melebihi kerinduan kami kepada Nabi SAW. Melebihi kerinduan daripada makhluk apapun. Ya Allah, rezekikan kami untuk berjumpa, bertemu dengan Nabi ya Allah. Walaupun bukan di dunia ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kami ya Allah untuk jadi baik. Sehingga direzekikan kami untuk diberikan satu busyra ya Allah. Satu berita gembira di dalam mimpi, iaitulah bertemu Ar-Rasul di dalam mimpi kami ya Allah. Ya Allah, ibu bapa kami itu ya Allah juga seorang yang perlu kami rindu. Melepuh kulitnya ya Allah. Sekolahkan kami dulu, tak dapat kami bayar, tak dapat kami balas ya Allah. Mak kami mengandung ya Allah. Kemudian susukan 2 tahun ya Allah. Alirkan darah dalam badan kami. Tak dapat kami balas teriakan pertama di dunia dulu ya Allah. Kalau hidup mereka ya Allah, hidupkanlah, kuatkanlah iman mereka ya Allah. Istiqomahkanlah mereka itu dalam Islam ya Allah. Sihatkan tubuh badan mereka ya Allah. Kalau mereka tidak ada ya Allah, kalau ada di kalangan kami ini sudah tidak ada ibu bapa mereka ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Terangkan makamnya ya Allah. Jadikan kuburnya itu salah satu daripada taman-taman syurga ya Allah. Jangan jadikan kuburnya itu sebahagian daripada lubang-lubang neraka ya Allah. Dan juga janganlah jadikan kubur kami juga nanti ya Allah hufari min niran, hufarin min niran ya Allah, daripada lubang-lubang neraka ya Allah. Jadikan anak kami anak yang berbakti kepada orang tuanya nanti. Jauhkan anak-anak kami daripada kejahatan dan maksiat ya Allah. Banyak salah silap kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jika engkau tak ampunkan kami ya Allah, wa tarhamna, tak kasihankan kami ya Allah, dah lama kami jadi orang yang paling rugi ya Allah. Jadikan kami orang yang taubat. Orang yang sentiasa bertaubat, yang sucikan hati ya Allah. Kalau ajal kami sampai ya Allah, malaikat maut datang ya Allah, jemput kami. Jadikanlah kalimat terakhir kami itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana dengan kalimah itu ya Allah, kami hidup dan kami mati dan kami dibangkitkan di padang mahsyar juga dengan kalimah itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Minta maaf salah silap, terlebih kata terkasar bahasa. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khair kepada Ustaz Muhammad Nazim atas pencerahan dan perkongsian ilmu tentang terapi diri sebagai terapi jiwa dengan menggunakan pendekatan Islam melalui amalan, membaca Al-Quran, berzikir, berwuduk dan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah SAW sebagai satu bentuk usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mewakili pihak pengusaha, mohon maaf jika ada salah bicara dari saya. Segala yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari pihak pengurusan Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran, sentiasa mendoakan kepada penaja agar diberikan kesihatan dan berikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Semoga semangat ini menjadi bekalan menuju ke akhirat kelak. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sedia luangkan masa hingga ke akhirnya. Dan dipersilakan untuk membaca surah Al-Rahman bersama-sama dengan saya sebentar saja lagi. Dan surah Al-Rahman hingga surah Al-Kahfi bersama-sama saya sebentar lagi. Dan ucapan dan bagi menangguhkan majlis ini Ustaz, mohon tutup dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Baik, kita tangguh majlis kita hari ini dengan tasbih kifarah wa suratul asri. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak. Saya kena minta diri dululah. Tidak dapat bersama dengan bacaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sangat. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.